Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Azmir bin Zaimi. Nombor matrik UDT 12109. Pada hari ini saya akan menjalankan tugasan 5 subjek syariah dan kehidupan, iaitu ujian kefahaman Al-Quran yang mengandungi aspek seperti potongan ayat Al-Quran yang ditetapkan, kedua terjemahan ayat, ketiga tafsir, dan keempat adalah pengajaran ayat. Yang pertama, saya akan memperalunkan alunan surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Maksudnya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Daripada tafsir Al-Mukhtasar, Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid, ini Imam Masjidil Haram, menyebutkan, tunaikanlah salat secara sempurna dengan melaksanakan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya. Bayarkanlah zakat harta yang telah Allah berikan kepada kalian, dan tundukkanlah kalian kepada Allah bersama umat Muhammad SAW yang tunduk kepadanya. Apa yang saya dapat pengajarannya adalah kita sebagai umat Islam wajib melakukan ibadat-ibadat fardu seperti menunaikan solat fardu dan zakat bagi seperti mana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran yang kedua yang saya dapat adalah kita haruslah solat berjemaah bersama-sama umat Islam di masjid kerana ia lebih diutamakan dalam Islam yang akan memberikan mereka 27 pahala. Maksud di sini adalah solat berjemaah di masjid diberi ganjaran fadilat yang besar berbanding solat bersendirian di rumah. Arahan ini ditekankan khusus untuk golongan lelaki Muslim. Untuk surah kedua ialah surah An-Nisa ayat ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. Sadaqallahul Azim. Artinya, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu mengahwininya, maka kahwinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kahwinilah dengan seorang sahaja atau hamba-hamba yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Daripada tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Arab Saudi, dan jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil dalam memperlakukan anak-anak yatim perempuan yang berada di bawah tanggungjawab kalian dengan tidak memberikan mereka kepada mereka mahar-mahar mereka seperti wanita yang lain, maka tinggalkanlah mereka dan nikahi wanita-wanita yang lain yang kalian sukai selain mereka, 2, 3 atau 4. Lalu apabila kalian khawatir tidak dapat berbuat adil di antara mereka, maka cukuplah kalian dengan satu sahaja atau dengan hamba-hamba perempuan yang kalian miliki. Hal itulah yang telah aku syariatkan bagi mereka kalian terkait anak-anak yatim perempuan, dan menikahi seorang wanita sampai 4, atau cukup menikahi seorang perempuan sahaja atau perempuan yang kalian miliki. Itu adalah lebih dekat untuk tidak berbuat curang dan melampaui batas. Pengajaran yang saya dapat yang pertama adalah sebagai lelaki Muslim wajiblah berlaku adil dalam berpoligami untuk mengelakkan perasaan cemburu sesama isteri ketika kita berumah tangga. Pengajaran kedua yang saya dapat adalah kahwinilah mana-mana anak yatim perempuan Islam dengan niat ingin menunaikan tanggungjawab terhadap mereka dan bukan biarkan mereka terseksa. Untuk surah yang ketiga, saya akan memperalunkan surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fakhishatan wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim.
Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Daripada tafsir Al-Mukhtasar Markas Tahfiz Riyadh di bawah penguasaan Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid, yang ini Imam Masjidil Haram menyebut, dan jauhilah perbuatan zina, serta jauhilah segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepadanya, kerana zina adalah amalan yang paling keji dan jalan yang sangat buruk, lantaran akibatnya berupa ketidakjelasan nasab, anak hasil zina dan azab Allah. Pengajaran yang saya dapat pada potongan ayat ini adalah, pertama, hindarilah perbuatan zina kerana ia akan merosakkan keturunan seseorang umat Islam akibat daripada perbuatan yang haram. Pengajaran kedua yang saya dapat, kita sebagai lelaki Islam haruslah menjaga kesucian wanita kerana perbuatan zina menyebabkan mereka mengalami tekanan mental dan juga tekanan stres yang akan menjejaskan kehidupan mereka sendiri. Ini kerana wanita ini diibaratkan seperti satu permata yang dibalut dengan cantik untuk menjaga kebersihan dan kesuciannya sendiri. Untuk potongan ayat Al-Quran yang keempat ini, saya akan memperalunkan surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wailul lil mutaffifin. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Alladzina izaqtalu 'alan nasi yastawfun, iaitu orang-orang yang apabila menerima sukatan, iaitu gantang cupak dari orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup. Wa iza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Tafsirnya, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan bahawa ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, dan penduduk Madinah adalah masyarakat yang sudah biasa melakukan kecurangan dalam menakar ukuran dan timbangan barang dagangan mereka. Atas perilaku tidak terpuji itu, maka Allah menurunkan 3 ayat ini. Hadis sahih riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah. Pengajaran yang saya dapat daripada potongan ayat Al-Mutaffifin ini ialah, pertama, kita sebagai umat Islam wajiblah jujur dalam aspek jual beli kerana penipuan dalam jual beli tidak diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk pengajaran kedua ialah, suami dan isteri haruslah menjalankan tanggungjawab masing-masing agar kehidupan rumah tangga aman dan harmoni. Potongan ayat surah Al-Mutaffifin ini tidak hanya fokus kepada jual beli sahaja. Ia juga boleh dikaitkan dengan masalah suami dan isteri. Sebagai contoh, si suami inginkan haknya, tetapi si suami tidak mahu menjalankan tanggungjawabnya. Begitu sebaliknya, si isteri ingin haknya, tetapi si isteri tidak mahu menjalankan tanggungjawabnya. Okeylah, itu sahaja potongan bacaan potongan ayat keempat-empatnya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.